Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah bahagian 7.2 graf laju masa. Jadi standard pembelajaran untuk hari ini ialah melukis graf laju masa. Sekarang kita perhatikan di raja 1, 2, 3 dan 4 yang ini merujuk kepada meter laju pada sebuah kereta ataupun kenderaan, ya. Okey, jadi kalau kamu perhatikan untuk meter laju ini kita kenalinya sebagai speedometer, ya. Okey, jadi kita perhatikan raja 1, kalau kamu perhatikan jarum ini menunjukkan nilai kelajuannya sifar. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya kenderaan ini dalam keadaan pegun. Manakala untuk raja 2, kalau kamu perhatikan nilai ataupun jarum meter ini sudah naik sehingga 60. Okey, bacaan 60 km sejam. Jadi maknanya keadaan ini akan berlaku apabila pedal minyak ditekan. Jadi dia akan naik dari sifar sehingga ke 60. Seterusnya tambah lagi kepada 100 pada raja 3. Okey, untuk raja 4 pula kamu perhatikan lajunya sekarang sudah berkurang kepada 20. Jadi keadaan ini berlaku mungkin apabila pedal brake ditekan ataupun pedal minyak dilepaskan. Okey. Baik, jadi keadaan laju yang berubah-ubah ini boleh kita lukis dalam graf laju lawan masa. Jadi untuk suatu graf laju masa, kamu akan perhatikan paksi mencancangnya mewakili kepada laju suatu gerakan dan paksi ufuk pula mewakili tempoh masa yang diambil. Jadi masanya boleh sama ada dalam catatan minit, saat ataupun jam, ya. Okey, seterusnya untuk keturunan graf pula mewakili kadar perubahan laju iaitu yang dikenali sebagai pejutan. Jadi dalam buku teks ada catatan terhadap perkataan terhadap masa ini tolong potong. Okey. Sepatutnya kadar perubahan laju sahaja. Kalau nak sebut terhadap masa mesti buangkan perkataan kadar iaitu perubahan laju terhadap masa ataupun kadar perubahan laju yang dikenali sebagai pejutan. Okey, jadi sekarang kita perhatikan bagaimana kita dapat lukiskan suatu graf laju masa. Jadi seperti mana yang kamu dah belajar untuk melukis graf jarak masa, sama juga ada dua kaedah iaitu kaedah pertama melalui jadual laju masa dan untuk kaedah yang kedua melalui persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa. Jadi sekarang kita perhatikan contoh 10 iaitu menunjukkan bagaimana kita dapat lukis graf laju masa dengan berdasarkan jadual laju masa. Jadi jadualnya telah diberi dan kalau kamu perhatikan untuk lukiskan graf, langkah pertama kita perlu pilih skala yang sesuai untuk mewakili laju dan masa yang diambil. Jadi kamu rujuk kepada jadual, kamu perhatikan masanya adalah secara seragam, pertambahan secara seragam. Jadi boleh buat catatan terus 0 sampai 5. Seterusnya untuk laju juga sama, kamu perhatikan dia menunjukkan peningkatan secara seragam. Jadi sama juga kita boleh buat secara seragam iaitu mula dari sifar sehinggalah 50. Okey. Baik, jadi pilihlah graf dengan skala yang sesuai supaya graf kita tak terlampau kecil ataupun terlampau besar. Okey, seterusnya untuk B pula, barulah kita plotkan setiap titik ikut jadual dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam jadual. Jadi ada, kesemuanya ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lepas ni barulah kita sambungkan ke semua titik dengan menggunakan pembaris. Keyword dia pembaris. Okey, jadi untuk peringkat kamu, graf yang kita bincang adalah garis lurus. Tapi pada keadaan sebenar, tidak semestinya graf laju masa tidak semestinya sentiasa garis lurus lah. Okey, tapi untuk peringkat kamu adalah garis lurus. Okey, sekarang kita perhatikan contoh 11. Okey, contoh 11 ini jadualnya tidak diberi. Yang diberi hanyalah persamaan yang kaitkan laju dengan masa. Ya. Dan di sini V mewakili laju dan T pula ialah masa. Dalam soalan ini T dalam masa dalam jam.
Lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang untuk tempoh 0 hingga 0.5 bagi masa T jam. Okey, jadi langkah dia yang pertama, kita perlu binakan jadual dulu, iaitu jadual laju masa. Ya, ikut persamaan yang diberi. Jadi untuk titik-titik masa ni kamu tetapkan sendiri. Jadi biasanya kita ambil nilai minimum T dan nilai maksimumnya iaitu 0.5. Okey, lepas tu baru kita kirakan nilai laju dengan ganti masuk nilai T ke dalam persamaan. Jadi dapatlah dua titik tersebut. Okey, lepas tu barulah kita plotkan titik-titik itu, iaitu sifar 800 dan 0.5 sifar. Jadi selepas ni kita sambungkan kedua-dua titik dengan menggunakan pembaris. Jadi harus peringatkan untuk lukiskan suatu graf garis lurus, sekurang-kurangnya mesti ada dua titik untuk kamu plotkan. Ya. Baik, jadi sekian sahaja penerangan untuk hari ini. Terima kasih.